Majid. Allahul Aziz yang Maha Perkasa, Allahul Hakim yang Maha Bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan Assalamualaikum saya ucapkan, saya nak sebut nama lah Puan Siti Absyah, Puan Katimah Jamiran, Puan siapa lagi kat sini? Puan Zaitun Hashim, Puan Rina Ahmad, Tok Umi, Pak Habang. InsyaAllah ni semua yang dah standby di depan kaca TV, di Facebook kami, saya tegurlah. Jadi pada mereka yang di kaca TV, yang melalui tontonan kami, ahlan wa sahlan saya ucapkan. Moga kita ni semua sahabat-sahabat taman-taman syurga insyaAllah, yang kita nak indahkan kehidupan kita dengan jalan Allah, berpaksikan Al-Quran dan hadis. InsyaAllah para penonton, seperti biasa, moto kami di Assalamualaikum ialah untuk membina syurga di rumah, untuk membina rumah di syurga dan untuk masuk sekeluarga dalam syurga. Tapi mudahlah lisan ni sebutkan, tapi macam saya ni ada anak-anak kecil kan, semua boys, membesar dulu adik-beradik pun semua lelaki, tak ada perempuan, adik pula tu. Jadi masya-Allah tabarakallah, mudah di bibir ni kita kata nak membina syurga di rumah, tapi challengingnya Allah saja yang tahu. Jadi Ustaz Muhammad Hanafiah Malik, jurucakap Masjid Taman Pulau Emas akan berkongsikan. Hari ni kita tak tahu. Kita duk sebut tiap-tiap hari Ustaz, nak bina syurga kat rumah. Tapi nak dapat syurga di jannah tu kan. Kita nak membina rumah di syurga tu, dia bermula dengan dunia dulu. But it's not easy. It's not easy, right? Susah kadang-kadang tu. Masya Allah, tabarakallah, Allah bagi ujian macam-macam. Macam-macam. Kan? Jadi macam mana kita nak start macam tu? Ustaz, dengan challenges kita sebagai parent, lepas tu anak membesar ataupun pelbagai ujian. Ada dari segi kesihatan, ada dari segi kewangan, ada dari segi orang ganggu emosi, tak cukup makan. Tapi kita tetap nak, dalam kesusahan tu kita nak ada syurga kat rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farah sihat lagi ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kena ingat, untuk bina syurga dalam rumah kita, formula dia 7P. P yang pertama tak lain dan tak bukan adalah saling memberi perhatian. Perhatian, tarik perhatian suami, tarik perhatian isteri, tarik perhatian anak-anak. Dalam masa yang sama, beri perhatian. Rasulullah SAW ni seorang yang memberi perhatian. Bila isterinya bercakap, anaknya bercakap, dia akan dengar. Dan dia sebaik-baik pendengar. Dan Masya Allah, tabarakallah, begitu juga menarik perhatian. Memberi perhatian dan menarik perhatian ni kemahiran kena bina. Yang kedua, jangan lupa P adalah tak lain dan tak bukan puji dan peluk. Puji. Hari ini bila rumah tangga kita tidak diberi pujian, suami tidak diberi pujian oleh isteri, isteri tidak diberi pujian, anak-anak tidak diberi pujian oleh anak-anak, oleh ibu dan ayah, maka rumah tangga akan penuh dengan kemarahan. Rumah tangga yang penuh kemarahan adalah api-api neraka tu. Api-api neraka tu dah mula wujud dah. Dan yang ketiga, yang peluk. Peluk ni Masya Allah, Jibril alaihissalam turunkan wahyu pertama. Rasulullah beritahu, aku tidak pandai membaca. Apa formula dia? Peluk. Peluk akan menyebabkan seorang yang sedang stres berasa tenang. Peluk akan menyebabkan seorang yang sedang marah berasa reda. Peluk akan menyebabkan seseorang yang tengah resah gelisah akan tenteram. Ini formula teruk. Peluklah anak anda bila dia sedang sedih. Peluklah anak anda bila dia sedang stres. Dan peluklah, pujilah bila mereka berjaya dan mereka membuat sesuatu yang baik. Dan seterusnya selepas puji, peluk, jangan lupa, iaitu pendidikan. Pendidikan terbahagi pada 3A. Pertama, agama. Didiklah anak-anak dengan agama. Hanya dengan agama je rumah tangga akan jadi seperti syurga.
A yang seterusnya tak lain dan tak bukan kita panggil akhlak. Kadang-kadang hari ini suami isteri bercerai. Bukan suami tak handsome, bukan isteri tak cantik, bukan suami tak kaya. Full package suami ada. Isteri pun full package. Mata nafsu kita. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, tetap bercerai kerana sikap ataupun dalam bahasa Arabnya akhlak. Akhlak kita, ya Allah. Akhlak suami, akhlak isteri. Kena didik. You jangan cakap macam tu depan mak ai. Nanti mak ai terasa macam tak pandai didik ai. Nampak? Skill-skill yang macam ni kena bina. Dan A yang seterusnya adalah kita panggil akademik. Akademik ni bracket kemahiran. Kemahiran memikul mencuri hati ibu mentua, menguruskan masa. Kemahiran-kemahiran ni kena ada. Kemahiran gosok baju, kemahiran masak, kemahiran manage all of the thing dalam masa yang ringkas. Itu kena belajar. Dan seterusnya, P yang seterusnya tak lain dan tak bukan selepas selepas perhatian, puji dan peluk, pendidikan. P yang seterusnya adalah pukul. Pukul ni bracket motivasi. Motivasi anak-anak kita, motivasi isteri kita, motivasi suami kita yang mungkin tengah down sebab bisnes atau kena tipu dengan duit kawan. Dan seterusnya pujuk. Pujuk ni selepas pukul ni maknanya hukum. Kalau dia tak solat, hukum. Ajak dan ajar anak anda solat ketika 7 tahun, 10 tahun tak solat boleh pukul. Lepas tu pujuk, saya dah cerita tadi, motivasi dan penghargaan. Kadang-kadang bagi penghargaan. Katalah suami Farah kata, Farah, tahniah, you banyak bantu I dari sudut ni. I takkan boleh balas jasa baik you. So dia akan datang satu perasaan luar biasa dihargai. Dan seterusnya, last kali, tak lain dan tak bukan, iaitu periksa, muhasabah diri kita. Aku ni suami yang baik ke? Boleh tanya pada isteri, abang ni suami yang baik ke? Kalau dia cakap tak baik, kita menangis pun tak apa. Sebab kita akan periksa diri kita. Hisaplah diri kita sebelum Allah hisap diri kita. Wallahu a'lam. Ini formula-formula untuk dapat syurga dalam rumah tangga. Dan insya-Allah kita akan kongsikan juga bagaimana nak dapat syurga Allah, sebuah rumah yang indah di dalamnya. Wallahu a'lam. Silakan Ustaz, kita terus ke sana. Masya Allah. So secara ringkas dan mudah, tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, barang sesiapa yang membina rumah Allah, walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan binakan sebuah mahligai yang indah di dalam syurga untuknya. Hari ini nak beli rumah Farah bukan murah. Kalau gaji suami isteri 5,000, Allah. Rumah untuk harga 400,000 jangan mimpilah. 300,000 pun lepas-lepas macam tu je. Sebab kita ada komitmen lain. Tetapi Masya Allah, nak dapat duit sebanyak tu, nak bayarkan down payment, nak bayar lawyer fees and everything, it's not easy. Kadang-kadang nak dapat rumah kos rendah hari ni, harganya di Kuala Lumpur 280,000. Masya Allah, itu pun berebut-rebut orang nak dalamnya. Tetapi down payment untuk mendapat sebuah mahligai yang indah di dalam syurga Allah, hanya hati yang ikhlas bersedekah dalam membina rumah Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pagi ni kita pujuk hati kita. Pujuk hati kita untuk jadi orang yang ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas membahagikan sedikit rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sebahagian untuk pembinaan rumah Allah. Pembinaan rumah Allah ni kita kena tengok strategi. Ada orang yang hebahkan sana sini tapi scammer. Tapi yang ini jelas dan nyata yang Ustaz nak ajak sebentar lagi, iaitu pembinaan rumah Allah, tak lain dan tak bukan Masjid Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru. Kalau kita dapat menyumbang pagi ni dengan niat untuk bersedekah, untuk berinfak, berzakat, ataupun kita untuk wakaf, insya-Allah Ustaz doakan semua penonton TV Al-Hijrah hari ini yang menyumbang secara sunyi-sunyi ini, Allah kurniakan sebuah rumah yang indah di dalam syurga-Mu nanti, insya-Allah. Insya-Allah, masya-Allah.
Baik para penonton, kita nak rehat seketika, tapi saya nak lontarkan juga Ustaz. Kita akan kembali nanti nak kongsikan platform yang Ustaz berusaha bersama dengan tim Ustaz untuk nak merealisasikannya. Tapi sebelum juga pada itu saya nak lontarkan ialah kadang-kadang orang beranggapan sebab kita nak bina syurga di rumah, dia hanya fikir hanya ibadah kepada Allah semata-mata, sampai mungkin dia tersicir perkara lain. Jadi apa beza dalam konteks sunnah dan konteks Al-Quran yang Allah ajar kita membina rumah, membina syurga di rumah ni, di dunia, in a practical sense, dan beza dia dengan membina rumah di syurga. Sebab kadang orang rasa macam bina rumah kat syurga je, aku tak fikir dah segala benda kat dunia ni. Kan? Fokus tu je, habis tengah terbalik kan. Family dan sebagainya. Jadi kita nak jelaskan supaya kita semua ni buat cara yang betul-betul, yang lurus, bukan melampaui batas. Kita semua akan jawab sekembali kita nanti. InsyaAllah. Nah, ni duit belanja Yusuf. Nanti jangan lupa ya, kalau ada baki, mesti sedekah. Baik, Bu. Melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Ayuh didik jiwa serta semaikan benih kebaikan dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Pulai Emas Kangkar Pulai Johor Bahru. Baik, kita nak bercakap agar kita sentiasa dapat syurga di rumah. Dan kita dapat rumah di syurga. Dan kita dapat masuk ke syurga sekeluarga dengan orang yang kita sayang. Jadi, Ustaz, seperti yang saya lontarkan tadi, apa bezanya sebenarnya cara yang betul agar kita tahu membezakan membina syurga di rumah dan membina rumah di syurga itu, cara yang Allah redai? Yang pertama sekali, dalam rumah tangga ni ada rahmat, ada mawaddah, ada sakinah. Benda-benda macam ni penting. Rahmat, tak lain dan tak bukan, mesti berpandukan agama Islam. Agama Islam ni agama yang benar dan menyebabkan bila kita melakukan satu benda yang benar, dia bukan sekadar baik tapi dia tepat. Maka ketika itu rumah tangga kita akan bahagia. Yang nombor dua, Masya Allah, Tabarakallah, kita panggil mawaddah. Mawaddah ni skill. Mawadah ni skill, iaitu bagaimana nak bergurau senda, skill bagaimana nak menguruskan rumah tangga, skill bagaimana menguruskan emosi, menguruskan kewangan. Benda ni kena ada. Kalau kita tak tahu, sedangkan Allah SWT berfirman, kita beritahu, jangan kamu melampaui batas. Baik dalam bersedekah pun kita jangan melampaui batas. Ada bahagian untuk kita di dunia, ada bahagian untuk agama. Masya Allah. Lain dengan iman para sahabat. Ini lain. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, iman para sahabat
bukan iman dia saja, iman dia dengan isterinya. Pada satu hari, Saidina Ali balik ke rumah, lapar. Tanya isterinya pun lapar. Fatimah berada dalam keadaan kelaparan. Ada barang untuk kita makan? Tak ada. Ada barang untuk dijual? Ada. Cincin peninggalan Rasulullah SAW. Maka diserahkan kepada Saidina Ali. Saidina Ali pergi jual dan dapat makanan. Sebuku roti je dapat. Masya Allah. Dalam perjalanan balik, tiba-tiba ada peminta sedekah. Maka diserahkan kepada peminta sedekah. Peminta sedekah tu kata, terima kasih. Dan Masya Allah dia balik ke rumah. Bila Fatimah tanya, abang mana rotinya? Abang dah sedekahkan dah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah akan gantikan rezeki yang lebih luas. Sebentar lagi pintu rumah diketuk dan 9 buku roti dihantar. Maka Saidina Ali tanya, mana lagi sebuku? Mana lagi sebuku? Patutnya 10. Oh, begitu keyakinan Saidina Ali. Begitu juga keyakinan Fatimah. Bagaimana Fatimah, Masya Allah, tabarakallah. Dia tak marah pun suami dia balik tanpa roti walaupun dah jual cincin peninggalan ayah dia tercinta. Tuan-tuan, ini keimanan yang dah ditanam dalam hati dan dua-dua pasangan terima. Ada orang dia pergi keluar berdakwah tetapi isterinya tak terima. Dan benda ni dia kena bersederhana. Dalam masa yang sama pula, jangan lupa kita kena tinggalkan keperluan yang ada. Barulah rumah tangga di dunia ni dia rasa macam syurga. Dan jangan kita berretorik sangat untuk ke syurga kalau di dunia kita melakukan kesalahan yang besar. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah Ustaz kerana memberi tips-tips yang bunyi mudah tapi ialah pembetulan cara mindset kita, cara melihat sesuatu situasi. Benar. Sebenarnya nak bina syurga di rumah bukan bermaksudnya semua kena perfect. Betul. Dia kena kita tahu menguruskan emosi, menguruskan cara pemikiran dan mengurus keluarga kita dengan cara yang terbaik dengan apa yang kita ada. Okey Ustaz, sekarang ni pastinya kita tahu bahawa dengan antara satu keberkatan yang kita boleh dapat untuk family kita ialah dengan kita memberi infak dan di tempat yang sahih. Benar. Tadi kalau kita tengok tadi Masya Allah, tabarakallah. Saya suka dengan Farah ni sebab perkataan sahih. Sahih ni dia jangan main-main tau. Dia sebab penting. Ramai orang menderma pada tempat yang salah. Dia menderma bersedekah pada peminta sedekah yang pemalas. Dia tidak langsung bersedekah pada pekerja-pekerja yang memang berada dalam keadaan kesusahan tetapi nak keluar daripada kemiskinan. Ini ramai. Dan akhirnya peminta sedekah lagi kaya daripada dia dan peminta sedekah Masya Allah, tabarakallah, terus meminta sedekah kerana selesa dengan carrier tersebut. Pada hari ini, Ustaz nak mengajak kita tepatkan, sahihkan sedekah kita kepada Masjid Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru. Masjid ini telah kami nantikan di kawasan tersebut selama 16 nak masuk 17 tahun. Di mana di sebuah surau yang kita panggil hari ini Surau Ar-Raudah As-Sakinah, Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai ini, Masya Allah, dah 16 tahun. Dan kami setiap kali solat Jumaat di sana terpaksa berpanas di atas jalan tar dan luar. Keadaan sangat tidak selesa. Begitu juga setiap kali ada program, kami terpaksa memasang kemah di luarnya. Dan Masya Allah, setiap kali hari raya dan setiap kali ini kita terpaksa pasang kemah dalamnya. Masya Allah, tuan-tuan, kalau tengok bangunan ni, bangunan yang dah usang. Bangunan yang dah bangunan yang dah lama. Tapi apa yang Ustaz nak sampaikan, kita nak bina rumah dalam syurga. Balik pada hadis tadi. Barang sesiapa yang membina rumah Allah, walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan binakan sebuah maligai yang indah. Dan Masya Allah, tuan-tuan, kenapa kita nak bina masjid? Sebab penduduk di situ makin lama makin padat, makin lama makin ramai. Dan Masya Allah, 70% penduduk di situ adalah Muslim. Dan kami nak solat di tempat masjid yang selesa. Sebelah tu pula sekolah agama, sekolah kebangsaan dan sekolah menengah. Dan mereka ni ingin menggunakan fasilitis yang ada. Ini kita dengar, kalau tengok gambar ni pula, Masya Allah, tabarakallah, kita dah runtuhkan bangunan luar. Bangunan-bangunan luar tu kita dah runtuhkan dah. Kita nak dalam proses untuk membina masjid. Tuan-tuan boleh masuk ke satu ini, iaitu www.masjid
Masjid Taman Pulai Emas, dan tuan-tuan akan nampak klik jumlah kutipan yang kita perlukan sekarang ni hanyalah 2,543,000. Dulu kita memohon pada orang ramai 11,350,000 ketika PKP. Tapi Masya Allah, punyalah pemurah hati penderma melalui TV Al-Hijrah. Punyalah suci hati mereka ni, Masya Allah. Ikhlasnya hati mereka untuk menyumbang untuk pembangunan masjid ini. Allah saja yang balaslah. Masya Allah, kita dah dapat kumpul sepanjang PKP dan juga sekarang ni, sampai hari ni, 9,806,000. Jom pujuk hati kita, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Jom, ini saham akhirat. Ini peluang yang patut kita rebut. Selama mana masjid ini terbina, orang solat di dalamnya, manusia beribadah di dalamnya, berzikir, terutamanya dalam bulan Ramadan, pahalanya mengalir menderu-deru deras masuk ke dalam akaun kita, walaupun kita dah meninggal dunia. Dalam masa yang sama, jangan lupa, jangan tamak pahala untuk kita je, tapi kita kena tamak pahala juga untuk arwah ibu dan ayah kita. Arwah dan ibu ayah kita mungkin sekarang ni sedang diazab di alam barzah, menjerit-jerit dan menanti doa daripada anak yang soleh. Kita bukan anak yang soleh. Ada kala-kala kita buat maksiat. Tapi ingatlah perbahasan di kalangan ulama, berwakaf ataupun bersedekah, pahalanya terus untuk arwah ibu dan ayah. Jom pujuk. Mungkin kita pernah derhaka dan sakiti hati ibu dan ayah kita. Hari ini, jom pujuk hati kita untuk membalas sedikit jasa mereka dengan berwakaf atas nama arwah ibu dan ayah kita. Mudah-mudahan Allah dan ibu ayah kita memaafkan, mengampunkan dosa kita. Rebut peluang ni, tuan-tuan. Jangan tunggu besok, Ustaz, besoklah, lusalah, gajilah nanti. Jangan. Sebab kita belum tentu kita hidup lagi. Mungkin lepas ni kita mati. Ni boleh screenshot gambar dan nombor telefon. Tuan-tuan boleh tangkap gambar, nombor akaun, boleh transfer kemudian. Dan Masya Allah, tuan-tuan, nombor telefon dah ada. 019-727-2000. Tuan-tuan boleh hubungi Encik Roslan, Ustaz Katiman dan Encik Rosli. Tuan-tuan, ini benda yang platform yang syahih. Tuan-tuan boleh masuk ke Facebook juga. Tapi saya memang cadangkan tuan-tuan boleh nampak segala sumbangan tuan-tuan masuk ke dalam akaun ni bila tuan-tuan masuk ke www.masjid Taman Pulai Emas. Dekat sini. Ini data-data ni. Tuan-tuan boleh scroll tentang perkembangan apa yang ada dalam ni. Dan tuan-tuan boleh klik di link. Bila klik link, insya-Allah tabarakallah, terus tuan-tuan boleh menyumbang. Ada akaun Maybank, Bank Rakyat, RHB dan bank-bank lain. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz, itu satu perkongsian yang cukup memberi manfaat. Dan sekarang ni dengan teknologi, dia tak macam dululah. Nak dapat pergi bank, pergi kaunter, sebagainya, pergi ATM, transfer ke ATM, dia di hujung jari. Dan sekarang ni dah QR code pun ada. Dah ada dah. Alhamdulillah. Tekan ataupun tekan link je. Tekan link. Terus sampai ke lokasi. Jadi jangan kita berlengah-lengahkan masa. Cik producer, berapa lagi masa berbaki untuk kita buat conclusion? Okey Ustaz, sebagai kesimpulan untuk kita meraihkan para penonton kita dan menggemburkan semangat mereka untuk jangan berlengah-lengah. Sedikit kata-kata pada Ustaz. Alhamdulillah, yang pertama, kita tak tahu berapa lama kita hidup lagi. Ustaz seorang sakit kanser. Ustaz minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, sebelum Ustaz meninggal dunia, Ustaz nak semayang di Masjid Taman Pulai Emas, Kangkang Pulai ini. Dan Ustaz doakan semua yang menyumbang pagi ini dikurniakan rumah di syurga. Rumah yang sangat indah, iaitu mahligai, insya-Allah. Masya Allah, jazakallah khairan kathiran Ustaz. Moga Allah permudahkan urusan Ustaz dan moga Allah bukan saja memberi izin solat sekali di sana, tapi berkali-kali insya-Allah bersama dengan keluarga tercinta. Baik para penonton, kita akan rehat seketika tapi terus bersama kami khususnya golongan wanita. Lepas ini kita akan kongsikan tentang fiqh wanita dalam solat khususnya. Segala masalah anda yang anda lontarkan dan akan lontarkan, insya-Allah kami akan perjelaskan. Sekembalinya kita nanti. Nah, ni duit belanja Yusuf. Nanti jangan lupa ya, kalau ada baki, mesti sedekah.
Ibu. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ayuh didik jiwa serta semaikan benih kebaikan dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Pulai Emas Kangkar Pulai Johor Bahru.